Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu ya. Cikgu harap kamu semua sihat dan bersedia untuk belajar pada hari ini. Macam biasa, subjek kita pada hari ini adalah subjek Bahasa Melayu. Jom belajar bersama Cikgu Nizam. Okey, jangan buang masa, jom kita teruskan. Ini adalah objektif dan kriteria kejayaan yang akan kita capai pada hari ini ya. Sebelum kita mulakan, cikgu akan beritahu apa itu OB dan KK yang ingin kita capai hari ini. Okey, objektif kita pada hari ini supaya murid-murid memahami dan menggunakan 3 kata majmuk kiasan mengikut konteks ya. Okey. Kemudian kriteria kejayaan supaya murid dapat membina sekurang-kurangnya 3 ayat menggunakan kata majmuk kiasan. Mudah saja, senang, simple ya. Cikgu akan cuba terangkan secara ringkas dan paling mudah lah supaya semua murid-murid cikgu faham ya, insya-Allah. Jom kita teruskan. Okey, baik. Apa itu kata majmuk kiasan? Jom kita tengok, kita baca bersama-sama. Kata majmuk ialah, sebelum tu cikgu akan terangkan tentang kata majmuk dulu ya. Apa benda kata majmuk ya, apa benda ya. Okey, kata majmuk ialah dua perkataan ataupun dua kata dasar yang digabungkan menjadi sesuatu maksud yang lain. Boleh faham tak kata majmuk ya? Okey, contohnya botol campur air jadi botol air. Kipas campur angin jadi kipas angin. Jam campur tangan jadi jam tangan. Nampak? Dua perkataan digabungkan. Itu dinamakan sebagai kata majmuk. Okey, dia ada pecahan-pecahan dia. Macam sebelum ni kita belajar kata majmuk mantap, ya, apa semualah. Hari ini kata majmuk kiasan. Kata majmuk kiasan ialah kata majmuk yang bermaksud simpulan bahasa. Sebab kiasan tu maksudnya dia berkias. Bila berkias, dia adalah simpulan bahasa. Kata-kata yang berkias ada makna di sebalik dia tu. Okey, maknanya mana-mana simpulan bahasa yang kamu jumpa yang terdiri daripada dua perkataan dasar, itu adalah kata majmuk kiasan. Okey, setakat ni jelas tak? Ya, apa sahaja simpulan bahasa yang ada dua perkataan tu kita namakan sebagai kata majmuk kiasan. Ini yang paling mudah dan simple ya, cikgu harap kamu faham. Okey, jom kita tengok contoh-contoh seterusnya. Ini dah cikgu dah sediakan jadual ya. Ni dia jadual. Contoh kata majmuk kiasan ya, simpulan bahasa dua perkataan. Okey, kita tengok ya kata majmuk kiasan ataupun peribahasa dua perkataan. Yang pertama, rendah diri. Maksudnya tiada keyakinan diri. Okey, contoh ayatnya, jika ingin berjaya kita tidak boleh berasa rendah diri. Contoh lain, kita boleh juga ahli berasa rendah diri kerana dia tidak pandai dalam pelajaran. Okey, nampak tak? Ya, penggunaan kata majmuk kiasan dalam ayat. Okey, jom kita tengok yang kedua, ringan tulang ya. Okey, maksud dia rajin bekerja. Ringan tulang maksudnya rajin bekerja. Contoh ayat dia, tukang kebunnya seorang yang ringan tulang. Maksudnya tukang kebunnya seorang yang rajin ya, rajin bekerja. Ataupun boleh juga buat contoh lain, Ali seorang yang ringan tulang kerana dia suka membantu ibunya setiap hari. Nampak? Ringan tulang, rajin bekerja. Okey, contoh seterusnya kata majmuk kiasan ada hati. Nampak? Ada hati. Okey, maksudnya keinginan ya. Contoh ayat dia, Ali ada hati hendak membuka perniagaannya sendiri suatu hari nanti. Okey, nampak? Ya, contoh lain, Ali ada hati untuk berjaya satu hari nanti. Ada hati ni juga boleh juga ditujukan kepada kekasih kan. Siti Ali ada hati pada Fatimah ya. Kerana Fatimah cantik orangnya. Ini contoh ya, contoh. Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey, baik. Beradu nasib. Beradu nasib ni maksudnya mencari rezeki, cik. Jom kita tengok contoh ayatnya. Zizan. Zizan cuba beradu nasib di perantauan. Maksudnya Zizan cuba mencari rezeki di perantauan. Boleh juga kamu guna bina ayat macam ni. Ali beradu nasib setiap hari untuk mengumpul duit. Okey, jelas? Okay, jom kita tengok makan gaji ya. Kata majmuk kiasan makan gaji.
Maksudnya bekerja untuk mendapatkan upah. Contoh ayatnya, Hasrum bekerja makan gaji dengan abangnya. Maksudnya dia bekerja untuk mendapatkan upah dengan abangnya. Boleh juga kamu bina ayat macam ni, Ali bekerja makan gaji di syarikat kayu itu. Ni contoh ya. Okey, baik. Jom kita tengok seterusnya. Batu loncatan ya. Maksudnya sesuatu yang dijadikan permulaan untuk mencapai hajat yang lebih besar. Faham tak? Okey, jom kita tengok contoh ayat dia ya. Okey, kursus membuat makanan ini hanyalah batu loncatan sebelum bergiat cergas dalam perusahaan makanan. Okey, baik. Maksudnya kat sini ya, batu loncatan ni contohnya macam cikgu masuk pertandingan di sekolah. Ya, cikgu masuk pertandingan bercerita di sekolah supaya dengan pertandingan di sekolah tu cikgu dapat meningkatkan lagi ya prestasi cikgu sehingga ke pertandingan peringkat kebangsaan yang lebih tinggi. Faham tak? Maksudnya peringkat sekolah tu adalah batu loncatan cikgu untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Alright, jelas? Okey, jom kita tengok contoh seterusnya. Okey, kata majmuk kiasan bagi banting tulang. Okey, banting tulang ni maksudnya bekerja bermati-matian. Bukan sampai mati ya. Maksudnya bekerja bersungguh-sungguh ya. Okey, kita tengok contoh ayat dia ya. Ayah membanting tulang mencari rezeki untuk menyara kami sekeluarga. Boleh juga kamu bina ayat macam ni. Ali membanting tulang setiap hari kerana dia sedar bahawa dirinya bukan orang kaya. Okey, baik. Maksudnya bekerja bersungguh-sungguh ya, bukan bermati-matian ya. Sampai mati ya, tak. Maksud bermati-matian tu maksudnya betul-betul bersungguh-sungguh. Okey, baik. Contoh seterusnya buah mulut. Adakah mulut kita ada buah? Tak kan? Okey, kita tengok maksud dia ya. Perkara yang menjadi perbualan ramai. Maksudnya macam viral kan. Kita viralkan di Facebook ya, paran muka dia. Okey, kita tengok contoh ayat. Okay, kisah hidup Siti menjadi buah mulut masyarakat setempat. Kisah hidup dia tu ya mungkin menyedihkan. Jadi dia menjadi buah mulut kepada masyarakat setempat. Mungkin untuk dijadikan pengajaran kepada semua orang. Okey, jom kita tengok hidung tinggi. Adakah hidung dia panjang tinggi sampai ke langit? Tidak ya. Okey, hidung tinggi ni maksudnya orang yang sombong ya. Okey, contoh ayat dia, kalau kita bersikap hidung tinggi, yang kita tidak akan disenangi oleh kawan-kawan. Okey, boleh juga kamu buat macam ni. Ali seorang yang hidung tinggi kerana dia anak orang kaya. Kita jangan hidung tinggi ya, jangan sombong. Nanti tak ada siapa nak kawan kita ya, jadi kera sumbang. Kera sumbang ni maksudnya orang yang tak ada kawan. Tak ada siapa nak kawan sebab dia sombong sangat kan. Siapa nak kawan kan? Okey, jom kita tengok contoh seterusnya. Kata majmuk kiasan bagi membuka mata ya, membuka mata. Okey, baik, maksud dia melihat dan meluaskan pandangan. Contoh ayat dia, kunjungan ke Kashmir telah membuka mata saya tentang keindahan alam sekitar. Keindahan alam semula jadinya. Membuka mata ni maksudnya pandangan kita menjadi lebih luas lah ya. Contoh lain, kata-kata ibu telah membuka mata saya tentang kebenaran hidup ini. Maksudnya dia menyedarkan kita bahawanya ada sesuatu yang lain yang lebih hebat lagi. Okay, boleh faham? Itu maksudnya membuka mata kita. Okey, halwa telinga maksudnya sesuatu yang baik untuk didengar. Contoh ayat dia, rancangan senandung malam yang sering ke udara di radio itu akan menjadi halwa telinga apabila saya bersendirian di rumah. Boleh juga kamu buat macam ni. Alunan ayat-ayat Quran itu menjadi halwa telinga Ali setiap hari. Halwa telinga ni maksudnya sesuatu yang kita sentiasa dengar. Kita sentiasa dengar lagu ke apa ke, tak kisah. Menjadi halwa telinga, kita rasa selesa je. Itu ada halwa telinga kita ya. Apa benda tu. Okey, baik. Tangan terbuka. Tangan terbuka maksudnya menerima sesuatu dengan senang hati. Contoh ayat je, Ali menerima cadangan ayahnya dengan tangan terbuka. Okey, baik ya. Okey, contoh lain, tangan terbuka.
Ali menerima hadiah PS5 itu dengan tangan terbuka. Mestilah menerima dengan senang hati, betul tak kan? Hadiah PS5 kot kan, siapa yang tak nak? Okey gitu. Okey, jom kita tengok contoh seterusnya. Ni sebelum habis ni ada dua lagi ya. Lupa daratan. Lupa daratan ni maksud dia berbuat sesuatu yang melampaui batas, hilang pertimbangan ya. Contoh ayat dia, Amer menjadi lupa daratan apabila sudah kaya. Maksudnya dia melampaui batas, dia lupa siapa diri dia, asal usul dia. Itu lupa daratan ya. Apabila sudah berjaya, kita janganlah mudah lupa daratan. Ini contoh ayat yang lain. Okey, kata majmuk seterusnya, anak dagang. Ya, maksud dia orang yang merantau ke tempat orang lain. Dia merantau ke tempat orang lain. Ya, contohnya cikgu asal dari Perak tapi cikgu duduk di Selangor. Jadi cikgu adalah anak dagang. Okey, boleh faham tak ya? Dia bukan orang asal situ. Okey, contoh ayatnya, sebagai anak dagang, Hasan pandai mengambil hati penduduk tempatan. Ataupun contoh lain, Ali merupakan anak dagang di tempat itu. Okey, setakat ni kamu jelas tak ya? Tentang kata majmuk kiasan ataupun simpulan bahasa dua perkataan. Cikgu harap kamu jelas dan faham. Sebelum kita bina ayat, kita kena tahu apa maksud dia tu. Kalau kita tak tahu maksud dia, sampai bila-bila pun kita tak tahu macam mana nak bina ayat, dan confirm salah sebab kita tak tahu maksud dia. Jadi kata majmuk kiasan, kita kena tahu maksud dia sebelum kita bina ayat dia. Cikgu harap kamu jelas sebab kata majmuk kiasan adalah simpulan bahasa dua perkataan. Okey, jelas? Cikgu harap kamu semua jelas ya. Okey, jom kita tengok seterusnya. Kalau cikgu nak senaraikan ya kata majmuk kiasan ni, banyak gila ya, tak tersenarai sebab memang beratus-ratus ya. Kamu hanya perlu cari di Google ataupun beli buku dia tentang simpulan bahasa ya sebagai rujukan kita ya. Tapi paling mudah di internet saja sekarang ni ya, kita type je, dia keluar siap masuk siap ayat dia sekali ya. Kalau cikgu nak senaraikan memang banyak. Ini contoh-contoh dia, kita boleh tengok ya. Kalau nak lebih contoh boleh Google saja. Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey, baik. Untuk cari web yang sesuai mencari maksud peribahasa ya, makna peribahasa, mula-mula kamu type maksud peribahasa. Okey, kemudian tekan enter ya. Alright, dia akan keluar macam ni. Kamu ambil yang kedua ni, nampak ni? Yang kedua ni, kamu klik kat sini. Tada! Kita dah masuk dah ya, web maksud peribahasa. Dekat sini kamu type je lah apa-apa, ringan tulang ke, tukang beradu nasib lah, apa-apa macam-macam. Tengok contoh ringan tulang, kita tekan search. Dia dah keluarkan maksud dia. Kamu type saja apa saja peribahasa, sama ada panjang atau pendek, dia automatik ada maksud ya. Bila ada maksud, mudahlah kita untuk membina ayat. Sekian, terima kasih. Tara. Okey, selesailah sudah pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham dan boleh bina ayat sekurang-kurangnya 3 ayat menggunakan kata majmuk kiasan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.